Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak melakukan tadabbur, memerhatikan dengan teliti apa yang dibaca, atau hati mereka terkunci? Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Al-qail khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik kamu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya kepada orang lain. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadi. Allahumma ja'alna minal ladzina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabri. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang terus committed bersama dengan Tadabbur Center. Saya akan berkongsi dengan anda ayat 99 hingga ayat 102 untuk bahagian yang kedua perbincangan kita. Selepas episod yang pertama tadi, saya menyentuh mengenai muqaddimah hikmah kisah ini diletakkan Allah di dalam surah As-Saffat. Kisah apa tuan-tuan? Kisah pengorbanan Nabi Allah Ibrahim AS dan Nabi Allah Ismail radhiyallahu anhuma yang bakal mewarnai Aidul Adha kita buat kali yang keseterusnya nanti insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم. Dia berkata, yakni Ibrahim, aku hendak pergi kepada Tuhanku. Dia akan memimpinku. Wahai Tuhanku, kurniakan kepadaku anak-anak dari kalangan orang-orang yang saleh. Lalu kami berikan kepadanya Ibrahim berita yang menggembirakan bahawa dia akan memperolehi seorang anak yang penyantun. Maka ketika anak itu telah sampai ke usia berusaha bersama-sama dengannya, Ibrahim berkata, wahai anak kesayangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam mimpi bahawa aku menyembelihmu. Maka fikirkan apa pendapatmu, nak? Anak menjawab, wahai ayah, jalankan apa yang telah diperintahkan kepadamu, insya-Allah. Ayah akan mendapati aku dari kalangan orang-orang yang sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Ayat ini mengajar kita pertama sekali Nabi Ibrahim AS akhirnya berhijrah meninggalkan kaumnya yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun depan mata mereka melihat keajaiban mukjizat di mana api yang membaham Nabi Allah Ibrahim AS sekali-kali tidak membahamnya, bahkan menyejukkannya, mendamaikannya dan menyambut Nabi Allah Ibrahim AS. Letakkan diri anda di tempat Rasulullah SAW ketika membaca ayat ini. Nabi sudah pasti dapat memahami apa yang menanti baginda di masa depan. Bahawasanya Nabi kelak akan mengikuti jejak Nabi Allah Ibrahim AS. Bahawasanya Nabi juga akan berhijrah meninggalkan kampung yang disayangi. Meninggalkan pedalaman negeri tanah tumpah air Nabi sendiri. Namun ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sunnah perjuangan. Ini yang dilalui oleh moyang kamu, datuk kamu Ibrahim alaihi salam. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang bila kita berhijrah, ada kebaikan pada berhijrah. Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan sebentar lagi bagaimana Allah mengurniakan rezeki kepada mereka yang melakukan hijrah, yakni meninggalkan keadaan yang boleh memberikan bahaya kepada akidah, memberikan bahaya kepada keimanan, yang boleh membahayakan iman kita dan anak kita. Dan anda akan perhatikan bagaimana Nabi Allah Ibrahim mengungkapkan dengan penuh keyakinan pendirian yang tidak boleh digugat. Saya menjangkakan ayat ini adalah waqala inni sa'adhabu ataupun waqala sa'adhabu ila rabbi. Tetapi apabila menggunakan perkataan ini dhahibun, apa yang orang-orang belajar bahasa Arab memahaminya sebagai isim fa'il, artinya sesungguhnya aku akan pergi dan pemergianku ini tidak akan sekali-kali ada keraguan dan aku tak akan undur semula ke belakang, dan mohon maafkan aku tak akan pulang sekali-kali ke tanah ini lagi. Tuan-tuan yang dihormati sekalian,
Tidak sekali-kali Nabi Allah Ibrahim alaihissalam meninggalkan kaumnya kerana kebencian. Baginda meninggalkan kaumnya kerana sudah tidak ada seorang pun daripada kaumnya kecuali Lut alaihissalam, sebagaimana yang diisyaratkan dalam surah Al-Ankabut, dan juga tambah seorang lagi, Sarah, berdasarkan kenyataan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Semuanya tidak beriman, walaupun pada awalnya Allah rakamkan dalam surah Al-Anbiya, semua mereka tercengang dan mereka menyatakan, yakni rakyat jelata di bawah Namrud pada waktu itu menyatakan, sebenarnya bukan Ibrahim yang zalim kita. Tetapi mereka kembali ke kufuran, mereka kembali kepada kufur, mereka akhirnya sombong bongkak dan tidak boleh mengakui kebenaran seorang remaja belasan tahun yang disebut oleh surah Al-Anbiya sebagai fatan, iaitu budak belasan tahun. Mereka tidak boleh mengakui kebenaran yang dibawa oleh remaja ini. Lalu mereka kekal dalam kekafiran dan mereka tidak ada sebesar zarah pun keimanan. Lalu ini memberikan isyarat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang satu keadaan, wahai Rasul, di mana kafir Quraisy akan punya perangai yang sama dengan kaum Namrud, di mana apabila mereka sudah tidak ada lagi keimanan langsung kepada apa yang telah engkau sampaikan nanti. Kita katakan 89 surah telah disampaikan kepada mereka di Makkah, yang jatuh di Makkah. Tidak ada satu pun dari kalangan mereka beriman, maka biarkan mereka, tinggalkan mereka. Engkau tidak boleh terus kekal hidup dengan mereka kerana ia boleh merosakkan iman engkau. Jadi tuan-tuan, kalau perlu kita berhijrah, berpindah, bukan sekadar pindah lokasi tetapi pindah karier ataupun pindah lokasi bekerja, apa jua yang tidak perlu kita bataskan. Yang penting adalah sekiranya anda merasakan ada ancaman pada akidah, pada iman, pada fikrah perjuangan anda, maka jangan ragu, inni zahibun, jangan ragu untuk anda berhijrah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan janji rezeki. Anda akan lihat sebentar lagi, saya akan umumkan dalam siri yang ketiga, Allah berikan 5 kelebihan kepada Nabi Ibrahim yang dia tidak tahu daripada awal, dia tidak menjangkakan daripada awal. Tetapi akhirnya dengan ujian berat ini, selepas baginda berdoa untuk dikurniakan anak, dan doa yang membabitkan supaya Allah berikan kepadanya anak ini berlaku selepas baginda berhijrah, semua itu dalam proses untuk Nabi ini digelar akhirnya sebagai Abul Anbiya. Abul Anbiya, bapa sekalian para nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Dan Bani Israel, yang majoriti para anbiya daripada Bani Israel daripada keturunan Nabi Ishaq alaihissalam. 2 orang anak ini, Ismail dan Ishaq, daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi proses nak menuju kepada Abul Anbiya ini sukar tuan-tuan. Dan ini akan kita lihat, kita akan fahami sebentar lagi. Tetapi kita kena faham, fa inna ma'al usri yusran. Al-usri itu satu je. Allah ma'rifah akan menunjukkan satu jenis kesusahan, tetapi Allah nakirahkan yusra, yang memberikan manfaat. Ada banyak kesenangan menanti kamu di sebalik satu jenis kesusahan. Just believe kepada Allah Subhanahu wa taala. Zahibun ila rabbi, maknanya aku akan pergi kepada Tuhanku. Saya menjangkakan Ibrahim akan mengungkapkan, aku akan pergi ke sebuah negeri. Inni zahibun ila qaryatin. Tetapi ini menunjukkan pemergiannya adalah benar-benar atas dasar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Letakkan diri anda di tempat para sahabat bila membaca ayat ini juga. Para sahabat sudah pasti, kalau kita anggap para sahabat dalam proses untuk berhijrah ke Habsyah atau dalam proses untuk berhijrah ke Yathrib, dalam fikiran mereka sudah pasti kita nak makan apa, kita nak kerja apa, kita nak duduk dekat mana. Tetapi bila kita letakkan di sini, asasnya adalah Rabbi, aku berhijrah kerana Allah. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka insya-Allah Allah menjamin rezeki. Allah menjamin rezeki, insya-Allah. Jadi lihat saja surah Al-Ankabut, satu lagi surah yang turun untuk memberikan keyakinan kepada para sahabat, rezeki Allah menanti kepada mereka yang berhijrah kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-100, Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhan yang menyayangiku, wahai Tuhan yang mendidikku, wahai Tuhan yang memahami hati budiku, wahai Tuhan yang telah memahami betapa jerih payah aku telah melakukan segenap usaha untuk mendidik kaumku tetapi gagal. Engkau lebih memahami bahawasanya pada waktu ini aku terdesak mahukan ada orang beriman kepadamu, wahai Allah.
Aku terdesak untuk tidak berpada dengan Lut dan Sarah sahaja beriman kepadamu, wahai Allah. Maka aku bertekad supaya aku mampu untuk mempunyai anak, tetapi anak itu engkau kurniakan kepadaku. Anak itu anak yang saleh. Tuan-tuan yang dihormati dan dikasihi sekalian, soalan yang pertama, kenapa Allah rakamkan babak berdoa ini selepas babak Nabi berdakwah? Ini mengajar kita, sebelum kita meminta sesuatu kepada Allah dan supaya doa kita mustajab, tanya diri kita, apakah yang telah kita lakukan untuk agama Allah? Adakah aku telah sampaikan satu ayat kepada mana-mana rakan-rakanku di tempat aku bekerja? Adakah telah aku sampaikan satu ayat kepada jiran sebelah rumah aku ataupun kepada WhatsApp group aku pada hari ini? Sebenarnya, antara cara untuk doa ini mustajab, hasil daripada kita melihat ayat yang 100 dan ayat 101 sebentar lagi adalah dengan anda membantu menyampaikan ayat-ayat Allah kepada orang lain. Ini hikmah Allah rakamkan dengan panjang lebar. Nabi Ibrahim menyampaikan dakwah kepada kaumnya dan kemudian baginda berhijrah dan kemudian baginda berdoa dan kemudian Allah mustajabkan. Ini hikmahnya. Maknanya sebelum kita iyyaka nasta'in, ya, iyyaka nasta'in apa dia? Ya Allah, hanya kepadamu kami minta tolong. Apa pesan Dr. Azrul kita? Dia kata, perhatikan iyyaka na'bud. Sejauh mana kehambaan kita kepada Allah, kerana faktor kehambaan kita kepada Allah akan mempengaruhi cepat ke lambat datangnya bantuan daripada Allah kepada apa yang kita hajati. So, iyyaka na'bud, kalau aku tak berapa jadi hamba Allah, maka aku tolonglah hamba-hamba Allah yang lain. Perhatikan Nabi Musa AS dalam surah Al-Qasas. Nabi Musa bila dia letih, penat, berjalan 7 hari, 8 hari, ratusan kilometer daripada Memphis menuju ke Madian di utara Arab Saudi. Bagi dia terlalu penat, letih dan separuh mati dan bersandar pada sebatang pohon. Tiba-tiba baginda sepatutnya berehat melihat ada 2 orang wanita sedang dizalimi. Nabi Musa membantu 2 wanita Madian ini. Dan selepas membantu mereka berdua, anda baca surah Al-Qasas, baginda kembali bersandar pada pohon ini dan berdoa kepada Allah. Dan perhatikan, adakah doa baginda dimustajabkan Allah? Doa baginda telah dimustajabkan Allah. Baginda hanya berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Tuhan, aku sangat berhajatkan kepada segala kebaikan daripada Engkau sekarang. Sebab aku sudah tidak ada kedudukan. Aku sudah tidak ada tidak ada rumah. Aku sudah tidak ada keluarga sekarang. Aku bahkan diburu oleh Firaun. Lalu doa baginda telah dimustajabkan Allah, yang menyebabkan Nabi mendapat isteri, Nabi mendapat penginapan, Nabi mendapat pendapatan, yakni kerjaya karier di Madian selama 10 tahun. Semuanya berlaku kerana Nabi membantu hamba-hamba Allah, iaitu 2 wanita Madian. Jadi tipsnya adalah, kalau mahu doa ini mustajab, jalankan dakwah, selamatkan spiritual orang lain, ataupun kalau tidak boleh selamatkan spiritual orang lain, selamatkan emosional mereka ataupun selamatkan fizikal mereka. Kerana ini antara perkara yang kita pelajari daripada susunan ayat-ayat di dalam kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas salihin juga mengajar kita bahawasanya Nabi Ibrahim tidak mahu anak sekadar anak. Nabi Ibrahim, dia berfikir jauh. Dia berfikir sampai ke lubang kubur. Sebab bila kita ke lubang kubur, tidak ada yang boleh menyelamatkan kita kecuali doa anak yang saleh, sebagaimana dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Sebab Nabi bersabda, wa waladun salih yad'ulah. Tidak semua anak yang membaca Rabbi ghafirli wa liwalidayya, Allah mendengar dan mustajabkan doa anak ini sekiranya hatinya tidak saleh. Jadi hanya benar-benar anak yang saleh akan menjadi talian hayat kita di lubang kubur. Jadi tuan-tuan, perhatikan bagaimana hadis Nabi sangat-sangat mengukuhkan apa yang disebut oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi tidak minta anak. Nabi meminta supaya dikurniakan daripadanya dari kalangan orang-orang yang saleh, tetapi para alim ulama jumhur menyatakan habli di sini merujuk kepada kurniakan anak. Dan bukan seorang anak. Nabi tidak menyatakan Rabbi habli as-salih. Nabi menyatakan minas salihin. Jadi ini menunjukkan Nabi Ibrahim mahu anak yang bukan seorang, tetapi tentera Allah daripada anak-anak Nabi yang ramai. Seolah-olah Nabi berkata, Ya Allah, kalaulah tidak ada seorang pun di atas muka bumimu ini yang beriman kepadamu, tidak ada seorang pun tenteramu yang beriman kepadamu di atas muka bumi Allah ini, biar aku yang cipta tentera-tentera tersebut, kau kurniakan kepadaku kemampuan untuk mencipta bala tentera daripada anak-anak aku sendiri.
Subhanallah. Anak-anak ini mempunyai kualiti soleh. Jadi tuan-tuan, anak-anak kita boleh membesar ya untuk jadi engineer, untuk jadi jurutera. Engineer, jurutera sama je kot kan. Untuk jadi arkitek, untuk jadi doktor. Tetapi pesan saya, itu semua nombor 2. Itu semua nombor 2. Letakkan itu semua di nombor 2. Nak jadi astronomi macam anak saya, nak jadi astronomi, nak jadi cikgu, nak jadi itu, nak jadi ini, tolong letak itu nombor 2. Kerana Nabi Ibrahim sedang mengajar kita secara berdepan di dalam surah As-Saffat bahawasanya hidup kamu mestilah bermatlamat untuk menjadikan anak-anak kamu saleh. Dan untuk menjadikan kamu itu sendiri anak yang saleh. Kerana ini cara untuk selamat di lubang kubur. Pendapatan yang banyak hasil daripada kerjaya yang gemilang, pendapatan yang berpuluh-puluh ribu dengan rumah yang banyak, kenderaan yang banyak, belum tentu menyelamatkan kita di lubang kubur. Yang hanya boleh menyelamatkan kita di lubang kubur sedekah jariah, ilmu bermanfaat dan anak yang saleh. Jadi tuan-tuan, doa Nabi Ibrahim ini apa salahnya kalau kita hafal dan kita amalkan? Dan bila ada babak Nabi berdoa kepada Allah dan babak sebelumnya berhijrah, ini juga mengajar kita Nabi Ibrahim memahami doa yang mustajab juga mengambil kira lokasi tertentu. Lokasi kadang-kadang mempengaruhi doa itu mustajab ke tidak. Dan ini memang disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam banyak hadis yang sahih. Memang Allah Ta'ala kurniakan di tempat-tempat tertentu kemustajaban berdoa. Masakan tidak, Allah Subhanahu Wa Ta'ala fardukan rukun Islam yang kelima, yang sekarang ayah, mak, datuk, moyang kita semua sedang berada di tanah suci, kerana meyakini bahawasanya tanah ini ada barakah. Ada barakah di Multazam, ada barakah di makam Ibrahim, ada barakah di Raudah. Kerana ada barakahnya itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memperkenankan permintaan hamba-hambanya walau sebesar gunung pun dosa-dosa mereka. Jadi seseorang yang bergelumang dengan dosa dan maksiat, mereka tidak putus harapan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana Allah kurniakan masa-masa tertentu doa mustajab dan lokasi-lokasi tertentu doa mustajab. Ini menunjukkan doa di negara yang Nabi Ibrahim berada tadi, yang seluruh manusia kafir, tidak mustajab. Lalu baginda berhijrah, baru Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan babak berdoa ini juga mengajar kita bahawasanya ada perkara boleh kita ubah, ada perkara kita tidak boleh ubah, tuan-tuan. Kita nak ubah staf kat tempat kita kerja, kita nak ubah anak-anak murid kita di sekolah. Tetapi barang diingat, kalau kawan-kawan kita tidak menampakkan perubahan, kalau anak-anak murid kita tidak menunjukkan perubahan, hatta ayah kita pun tidak menunjukkan perubahan, sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, hatta anak-anak kita sendiri pun tidak menunjukkan perubahan, seperti anak-anak Nabi Yaqub di permulaan surah Yusuf, ataupun anak Nabi Nuh alaihissalam. Maka kalau kita tidak boleh mengubah orang, kita ubah anak kita. Ini prinsip perubahan. Ini prinsip mencipta agen perubahan. Jika kita terlalu kecewa dengan negara atau negeri di mana kita berada kerana kekufuran yang bermaharajalela, katakan begitu, maka Allah mengajar kita melalui Nabi Ibrahim, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Kamu jangan hanya tahu nak menuding jari, menyalahkan orang itu, menyalahkan orang ini, nak menyalahkan masyarakat semakin rosak. Man qala halakan nas faqad ahlakahum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hanya berkata manusia sudah celaka, manusia sudah rugi, manusia sudah musnah, habislah umat ini, mereka semakin melakukan kemaksiatan, kemungkaran, dan hanya semata-mata blaming, dia tidak menjadi ejen penyelesaian. Nabi kata dia sebenarnya daripada ejen yang merosak dan memburukkan keadaan. Lalu Nabi Ibrahim mengajar, kalau tidak boleh ubah kaummu, ubah anak kamu. Subhanallah. Fabasyarnahu bighulamin halim. Ini ayat yang terakhir sebelum kita rehat. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan khabar gembira berkali-kali kepada Ibrahim bahawasanya dia akan mendapat ghulam halim. Maknanya seorang ghulam yang pada masa yang sama ada kualiti halim. Okey, ghulam itu artinya usia antara bayi dan remaja. Okey, remaja dipanggil fatan, bayi, remaja, tengah-tengah tu disebut adalah ghulam. Sebagaimana Nabi Allah Yusuf alaihissalam di dalam surah Yusuf, ghulam itu menggambarkan kanak-kanak. Saya suka bahasakan sebagai kanak-kanak. Jadi bila disebut ghulam, maka berita gembira pertama kepada Nabi Ibrahim adalah, wahai Ibrahim, engkau akan dapat anak. Alhamdulillah, dapat anak. Kemudian datang berita gembira seterusnya. Sebab tu Allah menggunakan fabasyarna, ya, iaitu menunjukkan kekerapan berita gembira ini datang kepada baginda. Berkemungkinan berita gembira kedua membabitkan anak yang sama, iaitulah, dan anak ini
adalah anak lelaki. Alhamdulillah, dia akan teruskan perjuangan engkau kerana anak lelaki adalah sebaik-baik seseorang ayah menyandarkan kepimpinan untuk meneruskan legasi seorang ayah. Ghulam juga berarti dia ada masa depan. Dia ada masa depan. Dia tidak akan mati pada usia kecil. Dia akan mempunyai kualiti halim. Okey, apa itu halim? Al-Syekh Mutawalli Sya'rawi mendefinisikan halim sebagai seseorang yang mempunyai kepribadian sabar. Seseorang yang apabila diuji dengan sesuatu musibah, dia akan memberikan sesuatu respon dengan respon spontan, ya, infial, dengan respon spontan yang baik. Subhanallah. Dalam bahasa mudahnya begini. Allah tidak menyebut anak ini sebagai sabir. Fabasyarnahu bighulamin sabir. Walaupun terjemahan mungkin dalam terjemahan anda menyebut penyabar, tetapi terjemahan yang lebih baik bagi saya lah, kalau kita nak letak standard lebih tinggi daripada penyabar, dia adalah penyantun. Ataupun tak tahulah apa perkataan yang terbaik, tetapi kita katakan halim adalah kualiti yang lebih daripada sabar. Kerana sabar adalah sesuatu yang berlaku hasil daripada usaha gigih seseorang bertempur dengan hawa nafsu. Sebagai contohnya, kita diuji dengan traffic jam. Esok pukul 8 pagi macam biasa traffic jam. Ada orang, dia tak pernah traffic jam, tiba-tiba esok dia traffic jam. Jadi dia memaksa diri untuk bersabar, dalam arti kata dia tak pernah menghadapi situasi yang seperti ini, lalu dia menahan mulutnya daripada menyebut perkataan tidak elok di Facebook. Dia menahan dirinya, dia cuba cabar, dia cuba lawan dirinya. Aku tak akan tekan horn, contohnya. Aku tak akan panas baran. Dia cuba kawal diri dia, dan dia tahu yang dia sedang berusaha keras. Dia sedang berusaha keras. Bahkan kadang-kadang setengah orang dia memerlukan bantuan pasangan, yang kalau abang macam keluar ke perkataan tak elok, tolong jentik abang. Itu contoh dia lah. Tetapi ini sabir. Tetapi halim adalah seseorang yang bila berlaku traffic jam, dia macam dah ada banyak pengalaman dah dengan traffic jam. Dia dah lali dengan traffic jam ni. Lali tu dalam arti kata, dia akan berikan respon yang positif, dan setiap kali traffic jam dia akan sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Asal Alhamdulillah je traffic jam lah tu. Ini menunjukkan dia mempunyai kemampuan untuk memberikan respon yang automatically, yang orang lain perlu bermujahadah, tetapi dia automatically, dia akan ada satu kekuatan di mana sabar itu telah berdarah daging dalam dirinya. So halim nama yang mulia, tuan-tuan. Halim nama yang mulia. Halimah satu nama yang mulia. Why not namakan anak-anak dengan nama yang Quranik seperti ini? Bahkan ia nama Allah Subhanahu wa taala, walaysa kamitslihi syai'. Okey? Jadi sekarang semua sudah faham, halim adalah juga merujuk kepada seseorang yang bila berlaku sesuatu yang tidak menyenangkan, dia bukan sekadar boleh menahan marah, dia boleh memastikan orang lain tidak dapat melepaskan kemarahannya. Subhanallah. Dia punya satu kualiti yang kita boleh katakan dia punya gear auto dia adalah dia akan sabar. Dia akan sabar. Yang menakjubkan saya adalah, dan saya cemburu dengan Nabi Allah Ismail alaihissalam, bagaimana Allah sandarkan kualiti halim dengan ghulam sekali. Kerana Sya'rawi juga menyatakan halim ini adalah kualiti yang biasanya diperolehi oleh orang-orang tua kita. Orang-orang yang sudah berhikmah, orang-orang lama yang hidup di pentas dunia, yang sudah matang dengan asam garam kehidupan. Dan biasanya mereka ni bila berlaku musibah, mereka boleh untuk bertenang dan boleh tenangkan kita. Nak sabarlah, benda biasa, ayah dah hadapi dulu benda-benda macam ni. So kualiti ini biasanya ada pada orang-orang tua kita. Kualiti halim ini ada kepada orang-orang yang matang dengan asam garam kehidupan. Tetapi bagaimana pada usia ghulam, pada usia kanak-kanak, Ismail sudah ada kualiti ini. Dan beritahu saya, siapa yang didik Nabi Ismail? Walaupun Allah tidak menyebutkan siapa yang mendidik Ismail untuk ada kualiti ini, kita sudah boleh memahami bahawasanya Ibrahim duduk di Palestin, jauh. Jarang-jarang sekali bertemu dengan anak anda ini, iaitu Ismail. Maka siapa lagi kalau bukan Hajar, yang disebut dalam hadis yang sahih. Hajar mendidik anaknya, membangunkan kualiti halim, sehingga anak ini berdarah daging dalam dirinya sabar. Allahu Akbar. Susah kita nak ada kualiti ni, tuan-tuan. Susah nak ada kualiti ni, tuan-tuan. Kadang-kadang kita kena cipta hukuman
hukuman kepada diri kita, self punishment, sekiranya kita terlepas cakap atau terlanjur mengatakan sesuatu perkara yang tidak baik. Sebab kita mengakui kita tidak ada kualiti ini by default, secara automatiknya. Subhanallah. Baik, sebelum kita tamatkan dan kita rehat dalam 10 minit, ayat 100 sampai ayat 101, cuba baca tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin Fabashsharnahu bighulamin halim. Kita baca tak sampai 5 saat. Tetapi jarak perjalanan Allah mustajabkan doa Nabi dalam ayat 100 adalah hampir 75 tahun. Ini apa yang disebut oleh para ulama tafsir. Apabila mereka menghitung kira, Nabi dijangka berkahwin dengan isteri pertama Sarah lebih kurang sebelum umur 20. Dan berpuluh tahun mengharapkan anak, tidak Allah kurniakan anak, Sarah mandul, dan Nabi sudah mencapai usia 86 tahun. Ini kata Al-Hafiz Ibn Kathir dalam Qisasul Anbiya. Dan pada umur 86 ini, dia sangat gembira, lalu Allah mengurniakan kepadanya anak melalui isteri kedua Hajar, yang dikurniakan kepada baginda dalam cerita panjang lebar, sila belik hadis mengenai Hajar yang dikurniakan dari bumi Mesir. Dan Hajar inilah keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, kita baca tak sampai 3 saat, tak sampai 5 saat, tetapi jarak sebenar bagi orang yang memahami sejarah perjuangan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam adalah, subhanallah, sangat lama perjalanan masa ni. Pengajarannya adalah ada kemungkinan, dan percaya, sekali-kali percaya, tolong optimis bila kita berdoa. Setiap doa seorang mukmin yang sebelumnya dia telah beramal soleh. Dan satu lagi saya nak kongsikan, saya lupa nak sebutkan tadi. Bila Nabi Ibrahim digambarkan babak dakwahnya terlebih dahulu, dan baru babak dia berdoa, dan babak doa itu pula mustajab. Ini mengajar anda apa yang telah dilakukan oleh Nabi Zakaria alaihi salam, apa dinamakan tawassul dengan amal soleh. Contoh, ya Allah, ya Tuhanku, aku telah sedekah tadi RM10 kepada fulan si fulan dan tidak ada seorang pun mengetahui kecuali kamu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, tadi aku telah tolong seekor kucing yang kelihatan kurus kering, aku beri dia air minuman dan tak ada seorang pun melihat perbuatan itu. Benar-benar aku buat kerana-Mu, wahai Allah. Wahai Allah, kerana aku melakukan amal saleh tersebut, Engkau tolong rawatlah penyakit yang ada dalam tubuh aku ini, wahai Allah. So, sangat penting untuk kita memohon Allah memberikan perhatian kepada permintaan kita dengan bertawassul dengan amal-amal yang soleh. Kerana Nabi Allah Zakaria alaihi salam, sila baca surah Maryam, inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akun bidu'a'i rabbika syaqiyya, yang bermaksud, wahai Tuhan, aku tidak pernah jemu berdoa pada kamu. Ini adalah amal soleh Nabi Allah Ibrahim. Ini track record amal soleh Nabi Allah Zakaria, maafkan saya, yang digambarkan dalam surah Maryam. Iaitulah Nabi Zakaria bertawassul dengan amal yang soleh. Kerana dengan amal yang soleh ini, kita lebih yakin yang doa itu akan dimustajabkan Allah. Dan ini mengajar kita, kedudukan tawassul dengan amal yang soleh ini mengajar kita, apa yang saya sebut tadi, anda tolong orang lain, anda tolong makhluk Allah yang lain dengan ikhlas lillahi ta'ala ila rabbi. Maka bila anda berdoa, jangan lupa untuk menyebut balik apa yang telah anda lakukan tadi. Kerana Allah nak kita bantu orang lain, Allah akan bantu kita. Dan selarilah dengan hadis Nabi SAW, innallaha ala auna abdih madamal abd ala auni akhih. Allah sentiasa akan bantu hamba-hambanya apabila hamba-hambanya membantu sesama makhluk-makhluk dan hamba-hamba Allah yang lain. Jadi tuan-tuan, apa yang saya nak sebutkan tadi, apabila Nabi Allah Ibrahim berdoa, selepas dia membantu kaumnya untuk beriman, pedulikan kaumnya yang tidak mau beriman, tapi dia dah tolong, dan doanya telah mustajab. So, bila kita dah tolong orang, lalu kita berdoa, jangan sekali-kali membiarkan syaitan berbisik pada anda, doa kamu tak mustajab, doa kamu tak mustajab, doa kamu tak mustajab. Pergi bayar mahal-mahal orang lain untuk orang lain doakan kamu supaya doa kamu mustajab. Kita boleh minta tolong orang untuk berdoa bagi pihak kita. Kita boleh minta tolong orang berdoa bagi pihak kita, tetapi kita sendiri kena tunjukkan kesungguhan kita, tuan-tuan. Kita sendiri kena tunjukkan kesungguhan kita kepada Allah. Dan sekali-kali jangan beranggapan bahawasanya Allah tak mustajabkan doa aku, tapi doa fulan si fulan ni pasti mustajab, lalu aku nak swastakan doa ini kepada dia. Jangan berfikiran begitu. Kita minta tolong orang doakan kita, pada masa yang sama kita tunjukkan kesungguhan. Dan ayat 101 memberikan kepada kita semua satu rasa optimis kepada Allah. Allah pasti mustajabkan doa.
Berkemungkinan kita doa malam ni, kita tahajud malam ni, ya, malam-malam yang diberkati, malam 3 Zulhijjah, malam 2 Zulhijjah katakan, kita berdoa pada Allah. Ingat, kita kena yakin langit sudah respon, fabasyarnahu. Langit di mana Allah Subhanahu Wa Taala pasti memberikan perhatian dan pasti memustajabkan. Baki lagi, Allah kurniakan berita gembira ini. Nabi Ibrahim tak tahu. Nabi Ibrahim tidak terima surat daripada langit. Surat itu turun beritahu tahniah, doa kamu telah dimustajabkan Allah. Tidak, Islam bukan seperti Kristian, yang mana pederi-pederi memberitahu doa kamu telah diampunkan, bayar aku sekian-sekian, aku telah doakan kamu. Tidak. Jadi, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bila dia berdoa, ayat 100, ayat 101, Allah respon. Tetapi Nabi Ibrahim tak tahu. Dan berapa tahun penantian Nabi Ibrahim? 75 tahun. Dan Nabi Allah Ibrahim tidak pernah sekali-kali bersangka buruk pada Allah. Allah pasti mustajabkan doaku, tetapi Allah kurniakan apa yang aku minta bila aku benar-benar bersedia. Ada sebab Allah tidak kurniakan kepada aku sekarang, kerana aku mungkin belum benar-benar berada pada tahap yang kuat untuk menerima nikmat Allah. Tuan-tuan, sila fahami satu hakikat, ujian kesenangan lebih hebat daripada ujian kesusahan. Sebab itu para anbiya mengajar kita Rabbi. Anda tengok doa Nabi Ibrahim, Rabbi. Rabbi ini adalah unsur kasih sayang. Dia tak sebut ilahi dan dia tak sebut ya Rab. Dia sebut Rabbi. Rabbi menunjukkan kedekatan. Tidak begitu, dia tidak ada sebarang perasaan yang Allah tu jauh sampai nak kena meraung-raung ya Rab. Dia ada Rabbi, dia berbisik, dia bermunajat pada malam itu, Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim. Allah beri kepada Nabi Ibrahim, subhanallah, selepas penantian 75 tahun. Jadi tuan-tuan, Allah boleh tunaikan apa jua yang kita minta, tetapi Allah tahu di mana kelemahan kita. Kita nak minta tolong dengan raja. Jangan sangka raja ini sangat baik sampai apa jua kita minta, dia akan perkenankan. Raja yang paling bagus adalah dia akan beri bila dia benar-benar melihat kita sudah bersedia untuk menerima dan menghargai pemberian ini. Supaya bila Allah beri, kamu tahu untuk menghargai. Allah tidak mahu kamu terima and then kamu tidak hargai dan kamu hanya anggap ia sesuatu yang kebetulan daripada usaha kamu. No. Aku nak tengok usaha kamu berdoa berapa kali. Dan di situ aku nak tengok kesungguhan kamu, kehambaan kamu meminta hanya kepada aku. And then aku akan mustajabkan doa kamu. Sebab itu indah ya surah Al-Fatihah merumuskan. Sebelum iyyaka nasta'in, maka perlulah iyyaka na'bud. Maka bila Allah kelihatannya belum kurniakan apa yang kita minta, kesihatan, kewangan, jodoh, rumah, kerjaya, maka jangan bersangka buruk. Kita perlu banyak istighfar, kita perlu banyakkan amal soleh dan kita terus berdoa pada Allah, kerana kita perlu faham bahawasanya Allah hanya akan beri apabila dia melihat kita benar-benar kuat untuk menerima nikmat tersebut. Maknanya dia melihat kita boleh bersyukur atas nikmat tersebut. Jadi tuan-tuan, saya rehatkan anda terlebih dahulu, lebih kurang 10 minit. Kalau saya ada kemampuan, saya akan sambung terus kejap lagi, insya-Allah, untuk babak yang lebih mendebarkan, iaitu ayat 102. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.